A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mulakan dengan pertemuan kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita berada di kuliah yang ke-11. Kuliah yang akan membincangkan tentang tanda-tanda gangguan. Pentingnya untuk mengenali simptom gangguan ini adalah bagi kita nak mengarahkan rawatan ini nak dibawa ke mana. Itu satu. Yang kedua, setiap tanda-tanda ini mempunyai kekuatan makna yang boleh membantu kita lah sebagai seorang perawat untuk, misalnya, kalau tanda-tanda itu ialah tanda-tanda sihir, maka tentunya fokus bacaan kita ialah kepada ayat-ayat ru'yah yang ada kaitan dengan sihir. Kalau dia jin saka, jin yang diwarisi daripada keturunan, maka di antaranya ialah kita memfokuskan ayat-ayat yang boleh dikategorikan sebagai perkara-perkara yang membawa kepada saka. Kalau kita rasa bahawa jin ini datangnya daripada Siam, Thailand, ada kaedah-kaedah tertentu untuk merawat. Begitu juga kalau kita dapat kenal pasti bahawa jin ini sejenis jin yang dikatakan al-marid, sejenis jin yang sombong. Jadi bagaimana kita nak berdepan dengan jin yang sombong? Jadi simptom membantu kita. Pertama, mengenal pasti seseorang itu ada gangguan ataupun tidak. Yang kedua, tanda-tanda juga atau simptom ini boleh menjurus kepada kaedah rawatan. Habis saja nanti tanda-tanda nanti, saya akan repeat balik. Tanda begini apa sebenarnya? Tanda begini apa sebenarnya? Tanda begini apa maksudnya? Ini mustahak kerana saya katakan memudahkan rawatan kalau kita kenal pasti. Dan begitu juga bila kita melihat tanda-tanda ini, kita tidak terus mengatakan begini. Tetapi bila kita dah tahu tanda kita ini, kita mempunyai ilham. Perawat dia ada ilham. Saya berpendapat kemungkinan orang ini begini. Kalau dia berkata begini, saya berpendapat orang ini ada masalah begini. Jadi ia membantu dalam menjalankan rawatan. Baik. Tanda-tanda gangguan jin mengikut Hamdi Ad-Damardash. Hamdi Ad-Damardash, beliau mengatakan bahawa apabila terhimpun 3 tanda pada waktu tidur dan 2 tanda pada waktu jaga, maka kita mungkin sahaja dapat mengatakan seseorang itu telah diganggu oleh jin atau syaitan. Hamdi Ad-Damardash dia mengambil satu kaedah. Jika seorang itu kita dapat 3 tanda ketika dia tidur dan 2 tanda ketika dia jaga,
maka kita mungkin, perkataan ini, kita mungkin sahaja boleh mengatakan bahawa seseorang itu telah diganggu oleh jin atau syaitan. Jadi tanda banyak, tapi kalau dapat 3 waktu tidur, 2 waktu jaga, perawat ini seorang ulama, dia mengatakan bahawa boleh sahaja kita simpulkan bahawa orang ini kemungkinan besar ada gangguan. Jadi penting tuan-tuan, bila kita berdepan dengan seorang pesakit, cari 3 minimum 3 ketika tidur dan 2 ketika jaga. Apa jadi kalau dia tidur saja ada tanda, tapi waktu jaga tidak ada? Selalunya tidak mungkin. Seorang yang ada gangguan, dia mesti ada waktu tidur, dia mesti ada simptom ketika jaga. Jadi seorang perawat sebelum dia merawat tu, dia memang kena siasat dulu. Macam mana awak ketika jaga, gini, dan nak tidur gini. Tetapi kalau seorang perawat sendiri tak ada idea, tak ada dapat maklumat, tentulah sukar dia nak menerjah atau menyoal siasat. Apakah yang dihadapi oleh pesakitnya? Baik. Apakah dia tanda-tanda ketika jaga? Jadi kuliah kita yang ke-11 ini, kita akan membincangkan keadaan ketika jaga. Banyak tanda-tandanya dan kita dikehendaki untuk minimum mendapat 2 tanda. Yang pertama, seorang yang ada gangguan itu dia bercakap seorang diri dan ketawa tanpa sebab. Jadi tuan-tuan hati-hati, jangan bercakap seorang-seorang, ketawa seorang-seorang, nanti orang kata anda termasuk sebenarnya orang yang ada gangguan. Tetapi kenapa berlaku demikian bagi orang yang ada gangguan? Bagi orang yang ada gangguan, apabila dia bercakap seorang-seorang dan dia ketawa, sebenarnya apa yang berlaku ialah dia sedang bercakap dengan makhluk itu. Dia bercakap, berbual, dan kalau dia ketawa maknanya adalah perkara-perkara yang dia nampak funny. Jadi orang yang ada gangguan, dia boleh berada dalam keadaan berbicara secara realiti atau dia nampak, atau dia bermain-main dalam pemikiran dia. Sekian. Kemudian dia pun bercakap gini. Kemudian ada pula yang respon kata-kata dia. Maka respon ini maksudnya sama ada direct daripada luar atau yang lahir dari dalam dirinya. Sebab orang yang ada gangguan ini selalunya dia bukan macam kita, we are the only one and only one. Tetapi orang yang ada gangguan, dia 2 in 1. Dia adalah manusia dan kerana dia diganggu, maka dia juga adalah faktor jin dalam tubuhnya. Sama ada dia berbual dengan dirinya sendiri atau dia melihat di luar sana apa yang orang lain tak nampak. Itu satu tanda. Yang kedua, ketika jaga, apabila dia marah, suaranya berubah. Contoh, seorang perempuan mula-mula dia bercakap biasa, kemudian entah macam mana ada sesuatu yang menyinggung perasaan dia, yang tak kena dengan dia. Kita akan dapati orang yang ada gangguan ini, suaranya akan bertukar. Bukan suara yang asli yang biasa kita dengar. Jadi kemungkinan suara dia akan menjadi lebih garang, garau, berbunyi seperti harimau, berarti seperti monyet, dan ada ketikanya suaranya makin halus. Dia tak wajiblah suaranya itu suara yang besar, garau, kuat dan sebagainya, tetapi tiun dia telah berlari. Tak betul. Nampak ada 2 watak dalam tiun percakapan. Tapi kalau orang yang biasa melakonkan dirinya itu lain. Ini maknanya orang yang bukan boleh meniru kata-kata orang lain. Itu
sudah lain-lain. Ini memang dia tak boleh kontrol. Bila dia marah, suaranya akan menjadi suara yang berlainan. Biasanya makin garau, makin ganas, tetapi tidak menafikan ada juga yang makin lembut dan sebagainya. Bergantung kepada siapa jin dalam tubuhnya. Kalau jin dia seorang yang garang, jin dalam tubuhnya garang, orang itu garang. Tapi kalau jin dalam tubuhnya jin yang lembut, maka dia bertukar menjadi watak lembut. Masya Allah. Seterusnya, orang yang ada gangguan ini, dia sukar memahami sesuatu dan lemah ingatan, dan ada kalanya menggigit lidah. Ciri orang yang ada gangguan ni, contoh kita sedang mesyuarat begini, bincang begini, kita dah lantiklah setiausaha untuk mencatat minit mesyuarat. Setiausaha kita ni tak faham-faham, sehingga dia gagal buat minit mesyuarat. Bila kita tanya kenapa, saya tak faham lah apa yang dimesyuaratkan tadi. Jadi selalunya yang begini, dan dia ni lemah ingatan lagi, dia tak ingat banyak benda dia tak ingat. Selalunya pada tubuhnya ada jin yang tua. Nampak? Bila orang yang lemah ingatan, slow learner, bukan autism ya, ini dah dewasa orang ni, mana dia boleh sampai masuk belajar universiti, boleh keluar universiti dengan berjaya, tapi tahap dia bila sampai kepada pekerjaan yang melibatkan perlu kepada pemfokusan, dia gagal. Dan saya katakan biasanya dalam tubuh dia ada jin tua, jin yang sudah tak larat, yang akhirnya mempengaruhi mindanya juga. Dan jin ini selalu dah lama dalam tubuh, sehingga saya katakan tadi dia menjadi dua dalam satu. Dan ketika itu maka kita akan dapati bahawa dia akan apa yang dikatakan sukar memahami sesuatu dan mudah untuk hilang ingatan tentang apa yang kita bincangkan. Ini saya dapat banyak jumpa orang yang masih muda, lepasan universiti, kemudian kita minta dia buat begini, dia tak boleh. Buat begini tak boleh. Macam sesuatu yang tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Tak sepatutnya seorang graduan, seorang yang boleh belajar tinggi, tapi dia tak boleh kita minta sesuatu. Contoh mudah, saya kata besok saya nak ambil penyata keuangan bank untuk bulan lepas. Besok saya nak datang jumpa, saya nak ambil. Bila kita pergi ke pejabat besok, dia kata, saya tak ingat lah tuan. Saya macam mana boleh tak ingat? Kalau sekali kita boleh maaf. Tapi kalau ini berlaku hari-hari demi hari, that is something wrong. Jangan tuan-tuan kalau berlaku sekali, kau ada gangguan. Tapi ini repeated, dia berulang-ulang. Kejadian berulang-ulang sehingga kita hampir kadang-kadang loss of our confidence dengan dia. Baik, tanda seterusnya ketika jaga, orang yang ada gangguan ni, perjalanan dia bukan biasa-biasa. Dia tak boleh berjalan dengan jalan lurus. Dia berjalan secara agak terhoyong-hayang. Jangan tuan-tuan pula untuk testing, okey, saya nak awak berjalan, saya nak tengok. No, bukan begitu. Tapi kita boleh tanya, awak jalan macam mana? Saya goyang. Dan kadang-kadang kalau kita nampak orang berjalan lain macam tu, boleh kita ambil kesimpulan, tapi jangan anda tegur dia, awak ni ada gangguan, marah dia. Tapi kita boleh lihat bahawa orang yang ada gangguan, kerana beratnya yang ditanggung, kerana pemikiran yang tidak fokus, dia tidak stabil. Dengan kata lain begitu juga, orang yang ada gangguan ni, minta maaf, dia mudah untuk aksiden. Naik motor aksiden, naik kereta aksiden, kerana dia memang rasa macam benda yang dia tu tak berapa betul. Itu yang dikatakan faktor jahat gangguan seperti ini. Seterusnya, dia bersifat masalah pula makan. Orang yang ada gangguan ini, dia makan agak menjijikkan. Seorang itu mungkin tak perasan bagaimana dia makan. Jadi orang yang ada gangguan, dia pelahap. Kalau dia makan sesuatu yang dia kata dia paling gemar,
contoh dapatlah Musang King misalnya, dia out of control. Makan tu memang kalau boleh sebiji tu nak seorang ya. Tak ada adabnya, tak baca. Mungkin dia lupa baca bismillah, kemudian mengambil gop-gop ambil lagi ambil. Sehingga kita nampak kelakuan itu tidak menunjukkan adab lah. Dia tak perasan. Apa yang terjadi ialah dia berlaku bukan pada semua makanan, tetapi ada makanan kegemaran yang dikatakan kegemaran dia, tetapi sebenarnya itu bukan kegemaran dia. Itu kegemaran makhluk dalam tubuhnya. Pengalaman saya sebagai perawat, kita banyak berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Tentunya lah kita tak akan buat saringan, okey, awak makan depan saya. Benda ini tak berlaku. Dia hendaklah menerusi cerapan orang lain. Jadi kalau dia datang dengan seorang rakannya yang ayat karib, awak boleh tanya macam mana dia ni makan macam mana. Dan selalunya orang akan mengadu kepada perawat. Isu yang sebenarnya yang selalu kita hadapi ialah masalah orang yang ada saka. Orang tua yang ada saka, apabila waktu siang dia memenjamkan diri, seolah-olah makan pun tak nak. Tetapi apabila orang dah tidur, dia bangun dan dia boleh habiskan satu periuk nasi. Sedangkan sepatutnya dia kena tahu bahawa sebagai satu keluarga, kita kadang-kadang tahu malam tadi nasi banyak, kenapa boleh habis? Atau bila benda ni berulang, mana tidak syak lagi, keluarga itu akan tahu. Jadi isunya ialah mereka ini makan dengan pelahap. Ya? Jadi makanan dia, cara makan dia menjijikkan. Apa lagi tanda ketika jaga? Tuan-tuan perhatikan diri sendiri, perhatikan jiran-jiran anda, keluarga ini ada tak benda-benda seperti ini? Tanda seterusnya ialah tentang kesukarannya untuk membaca Al-Quran, berzikir, malah juga melakukan solat. Kita pergi pada membaca Al-Quran dulu. Orang yang ada gangguan ini, pertama dia tak nak baca Al-Quran. Jadi kalau anda di antara orang yang tak suka baca Al-Quran, berhati-hati. Jadi kita mula-mula tak tahu. Tapi katalah kita, macam kita lah, kita dengan anak kita, kita pun ajar dia mengaji. Apa yang berlaku ialah pada peringkat permulaan dia boleh membaca dengan baik. Bacaan baik, tak ada sangkut-sangkut, tak ada salah-salah. Tapi dalam tempoh 10 minit, alhamdulillah, dalam tempoh 10 minit kemudian, dia mula sakit dada. Yang kedua, suara dia tak keluar. Yang ketiga, bacaan dia mula putus-putus. Jadi kalau ini berlaku kepada anak anda, anak-anak tuan-tuan dan perempuan, jangan terus pukul. Perhatikan lagi akan datang. Besok buat lagi. Lusa buat lagi. Kalau ini masih berulang, sebab isu yang pertama, bila dia mula baca, dia boleh tak ada masalah. 5-6 ayat tu tak ada masalah. Tapi masuk ayat yang ke-7, 8, dia mula tak terhenti, tidak lepas, batuk, sesak dada. Kalau ini berlaku, maka saya mencadangkan, kalaupun tanda lain tak ada, anda dah mula boleh untuk membawa anak anda berjumpa dengan perawat. Jadi bila membaca Al-Quran, sama ada malas, sama ada tersekat, itu di antara tanda seorang itu ada simptom gangguan. Kemudian berzikir. Apa yang dikatakan berzikir ialah bacaan ulangan yang kita baca hari-hari. Itu dikatakan zikir. Jadi seperti subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, itu zikir juga. Tapi katalah seorang itu hari-hari dia baca Yasin. Hari-hari dia baca Yasin, maka Yasin itu menjadi zikirnya. Bila seorang itu dah ada zikir, ma'thurat ke, al-manzil ke, atau saya kata tadi ayat-ayat tertentu, sebab dalam banyak hal
ada ayat-ayat atau surah-surah yang menjadi kegemaran oleh Nabi SAW untuk membaca secara harian, seperti surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman, surah Al-Insan. Nabi selalu membaca, dan ada di kalangan perawat menjadikan ia sebagai bacaan zikir yang wajib. Misalnya di waktu pagi membaca surah Al-Ghashiyah, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah. Tengah hari Al-Mulk, lepas asar Yasin. Dia buat secara sistem begitu ya. Ada ramai perawat yang meminta supaya perawat-perawat melazimkan diri untuk membaca zikir pada waktu-waktu sembahyang. Baik. Seterusnya, orang yang ada gangguan ini dalam masalah tadi, zikir ini, satu lagi ialah dia sukar untuk melakukan solat. Satu, biasanya lupa rakaat. Cuma dalam hal solat ini kita akan berdepan dengan dua jenis gangguan. Satu yang dikatakan daripada iblis yang bernama Hanzab. Hanzab ialah sekumpulan iblis, anak keturunan iblis yang pakar dalam mengganggu seorang itu solat. Ini anda ada gangguan ke tak ada gangguan jin lain, dia tetap bekerja. Tetapi orang yang ada gangguan jin lain selain daripada Hanzab tadi, dia akan ada gangguan yang kedua. Gangguan yang kedua ini ialah gangguan jin dalam tubuhnya. Jadi tuan-tuan, sama ada membaca Al-Quran, berzikir atau solat, kenapa sukar, kenapa payah? Kerana setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap kali kita berzikir, setiap kali kita solat, jin yang mengganggu kita akan kesakitan. Dia sakit, tuan-tuan. Bila kita baca Al-Quran, dia sakit. Bila kita berzikir, dia sakit. Dan bila mana kita solat, lagi dia terasa sakit di dalam tubuh kita. Jadi untuk mengurangkan kesakitannya, apa yang dilakukan? Satu, halang orang ini daripada membaca Al-Quran. Halang orang ini dari berzikir. Ramai mereka-mereka yang saya contohkan, saya kata, saya nak awak baca Yasin sebagai zikir awak. Dia kata, Ustaz, saya dah cuba. Kenapa? Baca saja tertidur. Baca tertidur. Ya heran, baca Yasin dia tertidur. Kalau saya tu tak apa. Kalau saya kata saya nak baca Yasin, saya mula baca Yasin, saya tertidur. Nampak tuan-tuan? Bagaimana dia menghalang. Masya Allah. Begitu juga kalau kita ada majlis baca Yasin. Baca Yasin, tuan perhatikan. Siapa di antara yang baca Yasin ni, dia tertidur dalam baca Yasin. Tetapi bagus tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan tertidur baca Yasin atau tidak, jin dalam tubuh ini akan terseksa. Untuk kes solat juga, saya pernah berpengalaman dengan seorang pesakit saya yang secara jujur dia kata, saya Ustaz sebenarnya tak boleh sembahyang, tak boleh solat. Saya kata, ya betul, saya tak boleh. Bila saya solat saja, saya jantung saya dah duduk. Kemudian saya akan terhurung hayang. Saya tak boleh, memang badannya masa nak melayang. Jadi duduk macam tu. Saya kata, Allahu Akbar. Jadi apa yang buat? Kadang-kadang saya malu, Ustaz, saya pergi sembahyang Jumaat. Sebab rakan-rakan pergi sembahyang, saya pun pergi. Saya cari tiang, sebenarnya saya tak sembahyang. Saya cuma malu. Masya Allah. Dan bila kita rawat, ternyata ada gangguan yang besar yang dihadapi oleh orang ini. Mudah-mudahan kalau dia mengikuti kuliah kita malam ini, dia ataupun tidak, kita doakan agar hamba Allah yang secara jujur ini mengaku kehadapan ini, menambahkan ilmu kita lah sebagai seorang perawat. Mudah-mudahan Allah melindunginya. Baik. Tanda seterusnya ketika jaga ialah dia akan benci kepada bau-bauan wangi, khususnya daripada atar kasturi ataupun za'faran. Sebab itu tuan-tuan, kita galakkan terutamanya orang lelaki, bila berada di mana pun, di setiap masa, pakailah wangi-wangian. Dan kalau anda memakai atar kasturi misalnya yang dikeluarkan oleh Aken contohnya, yang kita juga sebagai, dia sendiri ada kekuatan, tapi kita tambah top up dia dengan ayat-ayat ru'yah. Kalau anda memakai di rumah anda,
Kemudian isteri anda mengatakan, saya tak tahan bang, buah busuk ni. Jangan terus terkam dia, awak ni ada gangguan. Boleh, tak masalah. Kemungkinan awak ni ada gangguan. Jangan kata wajib, mungkin kena gangguan. Maka anda periksa tanda-tanda yang lain. Anda akan jumpa, dan kalau tadi 3 waktu tidur, 2 waktu jaga, the possibility is there. Nah, baik. Sebab itu gunakanlah minyak wangi-wangian. Kerana bagi kita wangi, tapi bagi mereka yang ada gangguan, bau kasturi ini, bau za'faran ini adalah bau longkang. Jadi apa saja wangian-wangian, sama ada dia beralkohol ke tidak ada isu. Sebab Majlis ulama fatwa telah dikeluarkan bahawa alkohol boleh digunakan untuk tujuan wangi. Tetapi bagi saya janganlah over, bau-bau yang boleh merangsang kepada perkara yang lain sepatutnya tidaklah kita gunakan. Seterusnya tanda ketika jaga, dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah 7 saya bagi. Adakah tuan-tuan dapat atau memerhatikan di keliling anda orang-orang yang seperti ini? Tolong. Tanda yang ke-8 ialah pening kepala. Masya Allah. Pening kepala, dan ini memang banyak berlaku kepada orang yang ada gangguan. Orang yang ada gangguan, salah satu simptom yang besar ialah pening kepala. Hampir saya katakan 70 ke 80% orang yang pening kepala adalah berpunca dari gangguan. Anda boleh menafikan, anda boleh kata saya makan Panadol elok. Begini tuan-tuan, makan Panadol elok ni atau makan ubat pening paracetamol ke apa ke sembuh, tetapi ia bersifat sementara dan anda akan bergantung dengan ini. Saya banyak kes orang yang makan ubat pening kepala yang agak tinggi lah. Maknanya kalau dia tak ambil ubat tu, satu, dia dekatkan juga orang yang ada gangguan ini, kalau dia bermusafir, kalau dia mengembara, dia mudah pening juga dan selalunya dia akan muntah-muntah. So, sesiapa yang sukar dalam perjalanan muntah-muntah atau pening kepala, berhati-hatilah di jalan raya. Maknanya bagi saya ada kemungkinan anda dalam diganggu. Saya katakan 70 ke 80% orang yang ni ada gangguan. Isunya, kenapa? Yang pertama, di antara perkara yang menjadi fokus utama serangan makhluk ini ialah kepala kita, otak kita. Kalau Al-Hanzab itu, jin yang mengganggu sembahyang itu, di waktu sembahyanglah kita akan dapat banyak file cerita-cerita, video-video yang ditayangkan dalam kepala kita untuk kita berfikir. Yang kedua, jin akan attack kepala. Kepala adalah salah satu kawasan yang akan diserang. Sebab itu, kalau anda pening kepala tanpa sebab, tahu-tahu pening je, itu kemungkinan besar anda sedang diserang. Ada kemungkinan anda sedang diserang. Jadi bagaimana naknya kita akan lihat nanti. Baik. Tanda seterusnya, benci. Benci kepada rumahnya, benci kepada isterinya, benci suaminya, benci ahli keluarganya. Jadi tuan-tuan, masalah benci ni ada beberapa sebab. Paling mudah saya katakan benci ni, di antara kalau kita benci dengan rumah kita, benci dengan isteri kita, benci dengan keluarga kita. Kalau benci kepada rumah, ada hal lain. Benci kepada pasangan, hal lain. Kalau benci kepada pasangan ini, secara spesifiknya selalunya anda mengalami masalah jin asyik. Sama ada anda atau pasangan anda ada jin yang jatuh cinta. Dan dia akan membuat provokasi supaya kita terlalu sensitif kepada pasangan. Pasangan cakap sikit saja pun kita rasa dah benci. Jadi, kalau anda berada di suasana ini,
Anda kena lawan. Memikirkan bahawa pasangan anda inilah pasangan yang telah bersetuju menerima kita sebagai sahabatnya sehinggalah ke akhir hayat kita. Dia kena sabar. Kalau kita nampak banyak kelemahan-kelemahan misalnya, dan dia akan diktat, dia akan menedahkan lagi, puan-puan ni akan dedahkan lagi kelemahan-kelemahan pasangan kita supaya kita benci. Dia gagal, dia akan provok lagi dengan kaedah-kaedah lain, dengan keras meragui kesetiaan, macam-macam. Dan anda kalau berada di suasana yang begini, membenci seseorang, itu berhati-hati. Kemudian, bukan itu saja. Masalah membenci ini juga boleh berlaku dalam kita sama ada anak beranak, ataupun rakan sekerja, atau rakan seperjuangan, rakan satu jemaah. Kalau anda misalnya tak suka dengan salah seorang daripada anak anda tak faham pun, tak dapat rasa kenapa anda tak suka dengan dia. Atau anda tak suka dengan seorang rakan sepejabat anda, tapi anda tak boleh detect. Memanglah anda rasa bila benda tak suka ni, apa saja cakap, anda cari yang negatif daripadanya. Dan yang mustahak, anda cuba duduk di sebelahnya. Kalau anda duduk di sebelahnya dan anda rasa agak rimas dan panas, sebenarnya apa yang berlaku ialah jin pada anda tidak suka dengan sama ada orang itu atau jin pada orang itu. Tetapi kalau anda mesra dengan seseorang juga, berhati-hati. Jin anda suka dengan jin sebelah. Habis Ustaz ni suka tak boleh? No. Kita pertimbangan kita suka dan duka ni apa? Suka kerana Islam kan? Bukan kerana cantik, tetapi kerana Islam. Kerana kita rasa dia baik, kita kena suka dia. Tetapi kalau kita rasa ada perkara yang tak baik, kita menjauhkan diri sedikit daripada dia. Itu kaedah yang kita nak buat dalam komunikasi. Tetapi orang yang ada gangguan, kalau dia duduk dengan sebelah orang yang ada gangguan, apa yang berlaku ialah jin mereka ni bertengkar, ejek mengejek, dan akhirnya anda dan ni akan berada dalam keadaan yang panas. So the only solution, anda berubah tempat dan dia akan tenang. Tetapi kadang-kadang, katalah anda dalam meeting, berubah tempat pun, dia akan masih lagi bergaduh. Ejek mengejek. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, memang adanya jin dalam tubuh menyebabkan kita hilang pertimbangan yang sebenarnya. Masya Allah. Tanda seterusnya, tidak boleh menumpukan sesuatu. Fikirannya tak boleh menumpukan sesuatu. Sebab yang pertama, serangan ni di bahagian otak. Dia berada di otak kita. Dan ketika kita sedang fokus sesuatu, dia akan mengganggu fokus kita. Sehingga kan kalau dalam saya mengadakan kursus rawatan, orang yang ada gangguan itu, dia akan bertindak balas melawan apa yang saya kata. Bila saya kata begini-begini, dia tidak, personally dia tidak, tapi jin dalam tu, misalnya, asyik-asyik jin, tak ada kau menyambungkan jin. Terdetik begitu, satu. Yang kedua, kalau kita kata kaedah untuk ni, jangan makan begini. Mana boleh? Makanan itu halal. Dia akan buat satu yang memprovoke supaya orang itu tidak akan positif. Jadi tuan-tuan begitu juga. Kalau tuan-tuan ikut kuliah saya ni, tapi kuliah sekarang kata, apa cakap gini, apa cakap gini. Berhati-hati. Bukan, saya takut ialah bukan tuan yang bercakap, yang dalam tu. Yang dalam tubuh tu. Dia mula provoke anda supaya left the group, left kuliah, don't follow this kuliah, don't subscribe this kuliah. Dia akan mula ke situ. Begitu juga kita kalau berguru, tuan-tuan. Kita berguru ni, syarat nak berguru ini ialah untuk tidak komen guru secara tidak betul. Itu adab, kan? Adab. Tetapi orang yang ada gangguan, bila dia berdepan dengan seorang guru yang dapati bahawa guru ini membetulkan dia, maka dia akan bersifat anti guru, tak nak dan melawan guru. Masya Allah.
Bahayanya tuan-tuan, orang-orang yang tidak boleh fokus ini ialah sukarnya belajar. Kita nak belajar ni kena fokus. Bila sukar belajar, minta maaf, kalau masuk sekolah, masuk universiti, dia kena double ikhtiar dia, usaha dia kena double, tak seperti orang biasa. Sebab dia tak boleh. Sebab itu ada orang, dia masuk kelas, kemudian dia tak baca buku pun, tapi dia boleh skor. Sebab semasa guru mengajar, dia fokus. Dia fokus, faham. Jadi, bila dah faham tu, bila dia ajar oleh gurunya dia faham, dia jadi perkara kedua nak tambah add value saja apa yang dia ajar. Tapi orang yang semasa dia ajar tak faham, membenci gurunya, tak faham, banyak sangat dalam fikiran ni. Sebab ketika kita belajar ni, puak-puak ini akan masuk campur tangan. Dia cerita tentang ini, kita tak boleh. Banyaknya cerita filem A, filem C. Jadi terlalu banyak filem sehingga kita, apa ni, Allah, tak faham. Jadi orang yang tak boleh fokus belajar, termasuk anda, kalau tak boleh ikut kuliah ni yang baik, berhati-hati. Ini salah satu tanda ketika jaga. Masya Allah. Seterusnya, orang yang tidaknya ada gangguan ketika jaga ini ialah dia seorang yang pemalas, dia seorang yang lemah badannya. Dua keadaan ini harus dicerap. Dan kita nampak tuan-tuan, kalau orang datang tengok dia pun tak bermaya, letih, Allah. Kerana orang yang ada gangguan, dia tidak dapat dirinya yang sebenar. They keep fighting. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan dirinya. Dia setiap masa disakiti oleh makhluk-makhluk ini. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita nampak pun kalau seorang datang dengan keadaannya lemah, akhirnya dia dah lemah, malas, tidur waktu siang, malam tak boleh tidur, itu berhati-hati. Dan ia keep on berulang hingga menjadi satu tabiat yang akhirnya menjadikan orang ini out of control. Dia tak fit lagi dan dia tidak cukup sihat untuk meneruskan karier kehidupan. Masya Allah. Seterusnya, merasai sesuatu ganjil seperti ada benda yang bergerak-gerak. Kita tengok benda tu permanent, tetap. Tapi orang yang ada gangguan, dia akan nampak seolah-olah benda itu bergerak-gerak. So, kalau kita tak gambar, dia nampak gambar ni kejap ke kiri, kejap ke kanan. Itu tanda-tanda gangguan. Seterusnya, denyutan jantung bertambah laju tanpa sebab. Dia punya debaran tu naik meningkat. Dia pun kadang-kadang out control. Dia pun tak. Jadi dia ada dua. Satu, denyutan ini berulang pada masa tertentu. Waktu asar, waktu maghrib atau bila. Tapi setiap hari gangguan ini adalah mengikut jadual. Dan dia boleh predict sebab benda ini berulang. Asar je, besok lagi asar, lama baru hilang. Ada orang pula tak tentu. Sangat-sangat tertentu, tak tentu. Boleh pagi, boleh petang. Ini ada indikator. Orang yang denyutan jantungnya, degupan jantungnya berdegup dengan kencang pada waktu-waktu yang standard dan berulang, itu kemungkinan kena sihir. Dan waktu dia mempunyai degupan yang panjang ialah isyarat badan kita bahawa ketika itu dos sedang ditambah, jin sedang masuk ke tubuhnya. Maka tuan-tuan, langkah yang sepatutnya diambil, kita berada pada ini, pertama, ambil wuduk. Kerana wuduk ini adalah salah satu kaedah untuk kita memprotek diri daripada gangguan. Yang kedua, anda kena buat protection dirilah. Kena protek diri. Banyakkan istighfar. Bacalah di antaranya Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Nanti kita akan sampai ke situ. Ini sebagai contoh.
Seterusnya, dalam buku ini selalu bermimpi. Selalu bermimpi, saya rasa ini tak tepat sebab ini kita bercakap dari segi nak tidur ketika jaga. Mana boleh orang yang jaga bermimpi, ya. Jadi saya rasa di sini apa yang dimaksudkan ini, salah satu lagi tanda orang yang ada gangguan ialah mengantuk. Siapa di antara tuan-tuan yang mengantuk ikut kuliah saya ni? Boring lah, rasa tak tahan, mengantuk. Of course, mengantuk mempunyai ciri bahawa anda sedang diganggu. Kecualilah dah 2-3 malam tak tidur, tak mengantuk, berat juga. Dan kalau anda mengantuk ketika membawa kereta, itu ada tanda lain. Kekurangan oksigen mungkin. Tetapi kalau anda mengantuk pada waktu-waktu yang tertentu, dan selalunya, saya ulang, selalunya waktu yang mengantuk ini adalah asar, maghrib, isyak. Ada orang itu diserang waktu maghrib hingga dia tak boleh sembahyang maghrib, dia tertidur. Tertidur sampai pagi, maghrib, isyak lepas. Kerana dia tak boleh buat dah, dan dia memang out of control, tak boleh melawan mengantuknya. Orang yang tahap begini, gangguan yang agak kuat, dan kalau ia berulang dengan cepat, saya cadangkan anda pergilah membuat rawatan. Dan satu lagi, tanda yang seterusnya, saya rasa kita akan berhenti untuk tanda yang di sini saja dahulu. Tak apa tuan-tuan, jangan terlalu nak menghabiskan tanda ini terlalu awal, tapi akhirnya kita tak dapat apa yang kita harapkan. Saya nak berhenti di sini sebagai tanda yang lain. Bercakap tidak keruan, tidak tersusun, bercakap yang bukan-bukan, dan bertindak pula tidak tentu hala. Apabila syaitan atau jin itu berpaling daripadanya, anda akan dapati ia akan meminta maaf terhadap percakapan atau tingkah lakunya. Jadi tuan-tuan, perhatikan cakap seseorang. Orang yang bercakap tidak mengikut apa yang dikatakan kata yang teratur, selalu lari daripada bab ke bab, mula-mula bercakap ni, kemudian cakap ni balik, itu tanda, tanda bagaimana dia ada masalah. Dan kadang-kadang dia akan, contoh, memarahi kita gini. Dia marah kita, kadang-kadang dia bercakap sampai out of yang tak sepatutnya dikatakan. Kemudian dia kata, aku tu cakap apa tu ya? Aku cakap apa? Saya minta maaf, saya tak berniat pun bercakap begini. Yang ni berhati-hati tuan. Ketika dia bercakap, bukan dia yang bercakap. Nampak tak tuan, dalam banyak kes ini, dan tanda-tanda yang saya berikan, kita ada lagi satu muka lagi ni, tanda-tanda ini. Bagaimana bahana bila jin masuk dalam tubuh manusia? Maka mahu tak mahu, marilah kita sama-sama berikhtiar dan berusaha mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat membebaskan diri kita dari sebarang gangguan jin dan syaitan. Cukup kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita yang ke-12 nanti dengan tanda-tanda gangguan muka surat 48 dalam buku ini. Alhamdulillah, kita boleh lagi berterusan dalam kuliah, dan saya berharap kita akan dapat menghabiskan kuliah kita dengan baik. Akhirul kalam, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya pesan, kalau boleh tolong tekan subscribe, tekan loceng, dan kalau boleh tolong share kepada kawan-kawan lain. Dan kalau anda ada apa-apa masalah, tolong komen, dan insya-Allah dalam pertemuan kita akan datang, saya akan lihat komen-komen anda, dan daripada komen itu insya-Allah saya akan jawab apa yang saya mampu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.